A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa wattamin bil khairi ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada pagi ini alhamdulillah dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu kuliah online anjuran Surau As-Sabirin Taman Tunku Jaafar. Alhamdulillah, kita akan membaca kitab daripada Syarah Al-Hikam, kitab daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bab yang ketujuh yang menyebut ataupun yang berkaitan dengan meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita pada pagi ini adalah meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang disebut di dalam doa, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah dan sekali-kali mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah itu yang sifatnya adil, yang sifatnya saksama, akan memungkiri janji-janji dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memungkiri janji. Makna dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan segala janji-janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita. Apa-apa yang Allah janjikan, al-wa'id, maka Allah akan tunaikan. Innaka la tukhliful mi'ad. Kata Allah di dalam doa yang kita baca, innaka la tukhliful mi'ad. Ini hadis. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah
wa ba'ashu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Yang membawa makna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala engkau itu iaitu Allah Taala tidak akan memungkiri janji. Al-mi'ad yakni al-wa'id, janji-janji Allah Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Barang siapa yang telah dijanjikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah nyata waktunya. Sekali lagi kita ulangi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang, musyarrih ataupun yang mensyarahkan matan di dalam kitab Al-Hikam ini, sesungguhnya kata dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan memungkiri janji. Sungguhnya, iaitulah dengan erti kata takkid. Sungguh bahawa janji Allah Subhanahu wa taala ini adalah janji yang pasti. Dan sungguh membawa makna sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala itu mustahil Allah bersifat dengan sifat yang zalim, sifat yang tidak memungkiri janji. Ini dalam nama dan sifat. Asma wa sifatuhu zat Allah Subhanahu wa taala ada 20 yang kita pelajari. Ada 99 yang kita sebutkan nama walillahil asmaul husna. Salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala dan juga af'al perbuatan Allah itu pada makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat adil. Jadi barang siapa yang telah dijanjikan sesuatu, barang itu barang ataupun disebut sebagai sesuatu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tunaikan bagi dia, Allah janjikan bagi dia, meskipun telah sampai waktunya itu, namun sekira-kiranya apa yang dijanjikan itu belum juga datang. Belum juga datang pada waktu yang dia kehendaki. Maka perkara itu janganlah menimbulkan keraguan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala, yakni pada waktu yang tersebut. Jadi jangan menimbulkan keraguan terhadap sesuatu kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa kita tidak boleh meragui walaupun syak di dalam hati kita? Kerana perbuatan syak itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan, yang disebut ana 'inda dhanni 'abdi bi. Hadis Al-Qudsi itu hadis lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut kepada kita, berfirman, aku bersama sangkaan hamba-Ku. Jadi sangka itu datang daripada hati. Sangka itu datang daripada hati, datang daripada akal yang mana mentakwilkan akan sesuatu yang baik dan buruk. Dan yang baik itu adalah yakin. Yang baik itu adalah yakin, percaya, iman. Ada pula keraguan itu adalah sesuatu yang melawan kepada yakin. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, keraguan adalah sesuatu yang lawan kepada yakin. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam
Al-Quran selepas daripada ayat yang pertama surah Al-Baqarah itu Alif Lam Mim. Sebahagian ulama mereka meletakkan makna Alif Lam Mim itu pada sudut tafsiran dan makna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka tidak mengetahui. Dan selepas daripada ayat yang menunjukkan bahawa betapa kita tidak tahu, bahawa kita tidak mengetahui sesuatu itu melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, maka Allah sebut zalikal kitab, yang demikian itu al-kitab, yakni Al-Quran, yang ada padanya petunjuk. Al-Quran kitabus samawi, di antara kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui Jibril alaihissalam kepada nabi dan rasul untuk dijadikan sebagai panduan kita. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba dia, dan apabila turunnya kitab itu hudan lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fi, yang mana tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya, iaitulah tidak ada sesuatu pun yang patut kita ragukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia. Bahkan di sebalik daripada apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, maka perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang pasti dan pasti. Maka tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, bahawa orang yang beriman ini, orang yang beriman yang digambarkan mereka itu beriman apabila mereka percaya kepada yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, yang mendirikan sembahyang, yang solat 5 waktu, kemudian mereka yang bersedekah, mereka yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini orang-orang yang beruntung dan berjaya. Ulaika humul muflihun, maka mereka itu seharusnya tidak meragui apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meragui, walaupun sepatutnya waktu tu kita dah beroleh apa yang kita impikan. Maka ulama kata, sebab apa tidak boleh meragukan sesuatu terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah kiranya boleh jadi janji tersebut bergantung sesuatu sebab dan syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi makna dia, artinya apabila sesuatu itu Allah tangguhkan, maka sebab apa Allah tangguhkan? Sebab sesuatu itu juga boleh jadi datangnya dengan syarat dan sebab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang tidak mau bagi kepada hamba dia. Sebab apa? Sebab boleh jadi barang yang Allah nak bagi itu adalah sesuatu yang belum kita mampu untuk kita miliki. Sesuatu yang belum mampu untuk kita hadapi. Sebagai contohlah, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang berkahwin, dia berdoa agar diberikan kepada dia anak. Ada orang doa, ya Allah, Allahumma rzuqna abna, ya Allah rezekikan kepada kami anak-anak yang baik, anak-anak. Minta kepada Allah diberikan anak, minta diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jawatan, tetapi Allah tidak berikan sesuatu itu, barang sesuatu kepada orang yang berdoa itu. Kerana apa? Kerana kita kena meyakini bahawa sesuatu itu ada sebab dan syarat dia. Kalau tidak menepati sebab dan syaratnya, maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menangguhkan permintaan kita. Jadi begitulah makna dia. Sesuatu yang kita suka, barangkali ia tidak baik bagi kita. Sesuatu yang kita tak suka, barangkali ia baik bagi kita. Jadi setiap permintaan doa itu benda yang kita suka dan benda yang kita tak suka. Jadi kita merancang dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apabila syarat-syarat itu telah pun dipenuhi, maka barulah janji Allah Subhanahu wa taala itu akan wujud. Ulama kata, apabila syarat-syarat ataupun janji-janji Allah Ta'ala yang kita buat, sebab berdoa ini dia ada syarat dan dia ada rukun dia. Yang pertama, syarat kepada berdoa, mestilah kita meyakini janji-janji Allah Ta'ala. Mestilah kita meyakini dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat berdoa kata ulama kena berusaha. Kita berdoa kena datangkan dengan perbuatan dia, kena datangkan dengan tindakan dia. Apa-apa yang kita nakkan sesuatu itu, maka harus datang dengan tindakan. Kalau kita nak kenyang, kita kena makan, kita kena bangkit ambil nasi. Nak dah hilang dahaga, kita kena ambil air kemudian minum. Kita nak kaya contohnya, kita kena berusaha, kena pergi berniaga, kena bekerja, kena mencari rezeki. Maka dengan sebab itu perbuatan itu syarat, sebab untuk seseorang itu mendapat apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dia. Yang pertama yakin, yang kedua melakukan ataupun bertindak. Iktibar yang perlu kita hayati adalah ketika peristiwa perdamaian Hudaibiyah. Perdamaian Hudaibiyah. Ketika mana? Apa itu perdamaian, perjanjian Hudaibiyah? Waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan impiannya. Waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan impian Nabi kepada para sahabat. Bab yang kita baca ni bab yang ke-7 tuan-tuan dan puan-puan. Apabila Nabi menceritakan impiannya kepada para sahabat, sehingga mereka menyangka bahawa pada tahun itu mereka akan dapat memasuki Mekah dan menunaikan ibadah umrah dengan aman, yakni dalam keadaan sejahtera. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi seperti mana yang termaktub di dalam surah Al-Fatih. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Fatih, inna fatahna laka fathan mubina. Apa makna daripada mimpi Rasulullah itu? Sehingga ketika kaum muslimin gagal masuk ke Mekah kerana dihalang oleh kaum musyrikin, seterusnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Bagi Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain merasa sangat kecewa dan beliau mengajukan beberapa soalan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab, aku adalah hamba Allah dan Allah tidak akan mengabaikan aku.
Ini ikaran daripada peristiwa tersebut, kejadian tersebut, maka turunlah ayat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Jadi ikuran daripada mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita tentang baginda berhajat agar orang-orang yang berada di Mekah, apabila mereka berhijrah ke Madinah, mereka dapat kembali ke Mekah menunaikan umrah dan haji dalam keadaan yang sejahtera. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam impikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh baginda dan para sahabat. Ini kerana apa? Kerana manusia ini merancang. Jadi sehingga kan Nabi sendiri pun merancang, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi kita merancang, tapi perancangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang lebih tepat. Bila sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang bertanya? Sayyidina Umar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita tak dapat masuk ke Mekah dalam keadaan untuk nak beribadat ini, keadaan yang aman. Maka sebab itulah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya aku juga adalah seorang hamba. Nabi pun adalah seorang hamba manusia. Bahkan bila sebut tentang hamba ini, maka taraf dan keadaan kita ini lemah gitu. Cuma Nabi bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabaikan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabaikan janji yang Allah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikuran daripada peristiwa tersebut, maka turunlah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 214. Ayat yang berbunyi macam mana? Am hasibtum an tadkhulul jannah ila akhiril ayah. Yang bermaksud adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, Allah kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita dengan persoalan, adakah patut kita menyangka bahawa kita ini nak masuk ke dalam syurga yang dalam keadaan yang mudah, padahal belum sampai kepada kita ujian dan cubaan, seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Nak masuk syurga ini syarat dia kena diuji. Nak masuk syurga syarat dia kena mendapat ujian. Kena test dululah, barulah kita ni layak ke tidak. Macam dengan anak-anak kita periksa nak masuk sekolah menengah, dia kena test dulu sekolah rendah. Nak masuk sekolah menengah, kena test dulu dengan peperiksaan sekolah rendah. Maka adanya periksa UPSR. Kemudian nak masuk universiti pula, kena test dulu dengan ujian sekolah menengah. Adanya SPM, adanya PMR, PT3 dan sebagainya. Barulah melayakkan seseorang itu untuk dia masuk ke fasa yang seterusnya.
Maka begitu juga dengan kehidupan kita. Untuk kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kena diuji terlebih dahulu. Dan Allah kata ujian dan cubaan yang berlaku itu kami telah timpakan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah uji mereka-mereka yang terdahulu. Siapakah di kalangan mereka yang berjaya mengatasi ujian dan cubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jayanya? Mereka itu adalah di kalangan para nabi, para syuhada dan para salihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka yang telah berjaya mendapat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, iaitulah nikmat istiqamah, nikmat yang benar, nikmat yang betul. Mereka telah berjaya mencapai tahap orang-orang yang muflihun, sebab mereka itu telah berjaya dalam ujian dan cubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ditimpa kepapaan antara ujian dan cubaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji adalah dengan ujian berbentuk kepapaan, iaitulah miskin, kemiskinan, harta benda. Kemudian ujian datang dalam bentuk penyakit. Kemudian ujian yang datang daripada bentuk ancaman bahaya daripada musuh. Sehingga berkata Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan ada yang bertanya, iaitulah Sayyidina Umar antara sahabat yang bertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah kata, ketahuilah bahawa apa? Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat dia. Allah kata pertolongan Allah itu dekat, janji Allah itu dekat. Cumanya kita kena bersabar dan berpegang dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dia. Bahawa kita tidak boleh meragui janji-janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya, muka surat yang seterusnya, bab yang ke-7 ini, berkaitan dengan perkara inilah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini baru dia datangkan, baru dia temukan kepada kita kalam hikmah yang ke-7 ini, sebagaimana yang berbunyi, La yushakkikannaka fil wa'di adamun wuqu'ul maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadahan fi basiratik wa ihmadan li nuri sariratik. Kata dia, yang bermaksud jangan kita ini ragu pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sebab tidak ataupun belum lagi terjadi sesuatu yang dijanjikan itu. Satu tegahan daripada nasihat daripada ulama supaya kita jangan keluh kesah, supaya kita tidak tergopoh gapah dalam kita berdoa. Meskipun zamannya telah tertentu, waktu zaman itu makna dia waktu telah tertentu, hal ini supaya jangan ada keraguan itu, yakni menimbulkan
kerisauan, menimbulkan kerosakan pada mata hati anda. Bila orang tu dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keraguan itu sebenarnya boleh merosakkan iman dia. Bila orang tu ragu-ragu terhadap janji Allah Ta'ala, maka kesannya akan menyebabkan kerosakan pada mata hati. Mata hati itu sangat penting yang perlu dijaga, kerana mata hati itulah sudut pandang Allah Ta'ala kepada kita pada hari kiamat nanti. Pada hari akhirat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang Allah pandang, sudut pandang Allah terhadap hamba dia pada kita adalah di sudut hati kita. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada hamba dia. Bahkan kalau kita buat satu amal ibadat pun, kalau tidak datang dengan hati yang sejahtera, hati yang ikhlas, hati yang benar-benar tulus, maka tidak dipandang sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita buat apa-apa pun atas muka bumi Allah ini, semua tuan-tuan dan puan-puan datang daripada Allah Ta'ala. Cuma kita punya effort kita tu, kita punya usaha kita tu, yang Allah Subhanahu wa taala nak tengok daripada kita adalah hati kita. Kerana itulah yang patut kita jaga, hati kita, supaya tidak dikotori dan dirosakkan dengan sifat-sifat yang tidak elok. Di antaranya apa? Keluh kesah, gopoh gapah, dan dia tak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tentang yang disebut di dalam kalam hikmah ini. Dan yang kedua, akibat daripada seseorang itu apabila mereka meragukan janji Allah Ta'ala ataupun meragui janji Allah Subhanahu wa taala, maka boleh memadamkan cahaya nur hati mereka. Apabila mereka meragui janji Allah Ta'ala, yang pertama, hati itu hitam, hati itu rosak. Yang kedua, boleh memadamkan cahaya. Bila tidak ada cahaya, bila hati sudah tertutup, maka segala apa yang dilakukan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dengan sebab itulah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita kena sabar, dan juga kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey nah? Baik. Yang seterusnya, kalam hikmah ini memberikan kepada kita tentang pengajaran-pengajaran seperti mana yang berikut. Kita masuk kepada ibrah dan pengajaran. Kepada ibrah dan pengajaran untuk kita ambil sesuatu dan kita gunakan, kita praktiskan dalam kehidupan kita. Baik, pengajaran yang pertama daripada tajuk yang kita bicarakan sebentar tadi, tentang meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata dia, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu patuh dan taat pada menjalankan ajaran-ajaran agamanya, di dalam hidupnya pasti akan timbul waktu-waktu suatu keputusan hati. Okey, kata dia, ulama sebut kepada kita, bagi kita ni yang patuh dan taat ini pun, kita akan timbul dalam hati kita, yakni
hati ni dia nak putuskan sesuatu. Atau dengan kata lain, ketetapan hati, nak tetap hati ni. Sebab tu ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitulah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memperbolak balik hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang muqallib, yang memperbolak balik hati-hati kita, hati-hati manusia. Hati ni sifat dia berbolak balik. Yang membolak dan balikkan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni muqallib, dia boleh bagi, dia tak mau bagi. Sekejap lagi dia bagi kita seronok, sekejap lagi dia bagi kita sedih. Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya yang kontrol hati kita tu. Sebab tu bila kita nakkan sesuatu, kita berhajat kepada Allah Ta'ala, Allah kata kena sabar. Sebab dengan sabar itu, maka kita akan dapat menenangkan dan dapat menetapkan hati kita itu dengan keadaan yang tenang. Terhadap sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Kerana ketetapan hati itu, iaitulah ketetapan hati itu, dia tidak bertentang dengan agama. Kalau dengan agama, maka hati dia akan tetap. Dengan agama sahaja, hati kita akan tenang. Sebab tu kita bila kita nak minta kepada Allah Ta'ala agar Allah menunaikan tanggungjawab janji Allah kepada kita, maka syarat yang pertama mestilah kita mendirikan sembahyang. Kena menjaga agama. Kerana salat itu merupakan tiang kepada agama. Maka dengan sebab itulah, bila kita berdoa, jangan kita tinggalkan salat. Kerana salat itu adalah syarat, prasyarat, rukun dan sebab kenapa Allah Ta'ala mengkabulkan permintaan kita. Mesti ada yang tanya kan, kenapa orang bukan Islam? Orang bukan Islam, mereka tidak sembahyang. Orang bukan Islam, dia tak sembahyang. Tapi kenapa apa yang mereka usahakan dapat? Kenapa orang bukan Islam, mereka tak salat, mereka tak baca Quran, mereka tak ibadat kepada Allah, mereka tak sebut pun nama Allah, tetapi apa yang mereka buat semua mereka dapat atas dunia? Kena faham tuan-puan sekalian, bahawa yang dimaksudkan dengan janji Allah ini bukan janji yang Allah Ta'ala makbulkan waktu atas dunia semata-mata, tetapi yang makna janji itu adalah janji yang terakhir, iaitulah Allah Ta'ala nak berikan kepada kita pahala, dan dengan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarkan kepada kita syurga. Itu makna dia. Jadi kalau kita faham, segala yang kita minta ini bukan yang baik sahaja, tetapi kita nak yang terbaik. Yang terbaik itu pada penghujung dia, iaitulah pada apa? Pada yang terakhir, iaitulah nak dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sesuatu yang tidak bertentang dengan agama. Misalnya, ketetapan hati untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Dia datangkan dengan apa? Dengan ketetapan apabila seseorang itu nak berkahwin. Seseorang itu nak kahwin, lelaki itu dengan perempuan yang dia suka, perempuan yang menurut dia ini baik pada pandangan agama. Untuk menjaga kita jangan sampai jatuh kepada sesuatu yang tidak diredai oleh agama, maka ketetapan hati telah ada dalil-dalilnya pada kita.
sama ada disebabkan hasil daripada mimpi yang tidak dikacaukan oleh iblis dan syaitan, ataupun seolah-olah datang daripada malaikat. Apa yang pasti, hal keadaan itu kita terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam keadaan taat ataupun keputusan hati itu datang dengan perantara ilham yang betul-betul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak abang kepada kita dalam contoh soal jodoh ni. Soal jodoh, apabila kita berhajat kepada pasangan yang kita nakkan dia itu, maka kita kena faham sesuatu yang kita hajatkan itu, kita merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, tapi Allah yang tentukan. Berkahwin dengan pasangan yang kita nak, kadang-kadang kita melihat ada orang yang dia baik tapi dapat pasangan yang tidak baik. Itu adalah janji Allah. Itu adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah Ta'ala. Sekalipun kita usaha mencari yang terbaik, maka yang terbaik itu datang daripada Allah. Sebenarnya dalam bentuk doa ini bukan apa yang kita hajatkan, tetapi apa yang Allah Ta'ala qada dan qadarkan kepada kita. Itu makna dia. Dalam soal jodoh, contohnya ada orang yang baik, lelaki yang baik dapat perempuan yang tidak baik. Contoh, kita tengok suami baik, isteri tak baik. Siapa? Nabi sendiri Allah uji. Nabi Lut, Nabi Nuh. Kemudian isteri baik, lelaki pula tidak baik. Contohnya Firaun, isteri dia Asiyah baik, tetapi dapat suami yang tidak baik. Anak-anak yang baik dapat ibu ayah yang tak baik, dapat bapa yang tak baik. Contohnya Nabi Ibrahim sendiri, yang mana ayah dia itu tukang buat berhala. Ayah yang baik pula dapat anak yang tidak baik. Nabi Lut, Nabi Nuh. Itu contoh-contoh yang dapat kita ambil bahawa kita merancang, tetapi Allah Ta'ala yang menentukan. Itu makna dia. Dan yang kedua, apabila keputusan hati ataupun ketetapan datangnya seperti di atas, kenyataannya bahawa apa yang berlaku tidak seperti demikian. Doa dah, usaha dah, tapi tak dapat apa yang dia nak. Atau betul terjadi tetapi meleset daripada waktu yang ditentukan. Dapat tetapi lambat, contohnya. Maka dalam hal ini kita mesti yakin dan tidak boleh ragu-ragu bahawa janji Allah pasti akan terjadi. Walau bagaimanapun keadaan begitu, kena yakin dan pasti bahawa janji Allah pasti akan terjadi. Allah tak bagi saja-saja benda itu lambat. Allah tak bagi saja-saja benda itu lambat. Allah bagi lambat sebab waktu kita dulu tu, kita belum pasti lagi mampu untuk kita nak handle. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. La yukallifullah, tidak Allah memberikan taklif, memberikan bebanan, melainkan seseorang itu mampu untuk dia handle. Sebab itu bila Allah Ta'ala tak bagi lagi, kita kena faham ada sebab dan adalah punca-punca dia. Mungkin sebab doa kita tidak yakin, mungkin sebab perbuatan kita tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita yakin, dan Allah Ta'ala akan berikan, pasti akan berikan kepada kita. Nanti terpulang kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ini dia berkuasa di atas segala sesuatu yang dia nak bagi kepada hamba dia. Berkaitan dengan Allah Ta'ala,
yang mana Allah belum menyampaikan janji dia, kemungkinan terdapat salah satu daripada 3 perkara iaitu. Okey. Jadi ulama membahaskan kenapa janji Allah Ta'ala belum sampai. Kenapa apa yang Allah Ta'ala janjikan belum Allah makbulkan kepada kita. Ada tiga sebab dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, mungkin janji itu akan ditukar oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebab apa? Apa yang kita doa tidak makbul. Kerana kata ulama, mungkin itu apa? Barangkali, perhaps. Asa. Barangkali sesuatu yang kita minta itu Allah tukar dengan yang lebih baik. Kalau dalam contoh di atas kita dapat ambil, misalnya kita tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala berkahwin dengan perempuan A. Dia bawa dengan contoh jodoh. Soal apa? Jodoh. Jodoh ni perkahwinan lah. Orang yang nak jodoh tu dia akan akhiri dengan perkahwinan. Jadi kenapa kita minta, kita nakkan A tapi Allah tak bagi A? Akhirnya Allah bagi kepada kita B. Dan kena faham yang B itulah ternyata yang lebih baik. Kawan dengan A ni, seorang lelaki ni dia kawan dengan perempuan A. Lama dah, 3 tahun 13 tahun kawan tapi tak berkahwin. Akhirnya jumpa 3 minggu saja dengan B tu, 3 minggu ataupun 3 hari terus kahwin. Jadi kena faham bahawa B itu yang terbaik bagi lelaki tersebut. Kena faham bahawa yang jadi itu, yang real, yang realisasikan janji itu adalah Allah Ta'ala. Dia kena terima. Sebab itu bila kita faham soal jodoh ini, soal rezeki ini, soal hidup dan mati ini, sesuatu yang rahsia Allah Ta'ala. Kita tidak mampu untuk kita nak melawan qada dan qadar Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila sesuatu urusan, sesuatu perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan itu, maka apabila jadi, jadilah. Wa makaru wa makarallah. Manusia merancang, Allah yang menentukan. Dan kemudian kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memungkiri janji. Ada kalanya janji Allah Ta'ala ditepati olehnya di hari akhirat. Okey. Yang kedua, tadi yang pertama, sebab apa? Janji Allah itu Allah tak bagi kepada hamba-Nya, barangkali Allah ganti yang lebih baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pada hari akhirat. Dengan sebab dia sabar, maka Allah bagilah kepada dia pahala. Maka dengan pahala tersebut, maka dapatlah ia syurga Allah Ta'ala. Maka dengan menjanjikan hal ini, hal itu sebagai pahala bagi kita, seperti pengajian kita yang lalu. Okay, sebagaimana yang kita belajar, sesuatu yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala itu, ia akan digantikan dengan pahala. Yang ketiga, janji Allah itu ditunaikan juga olehnya. Allah ni dia akan tunaikan juga janji dia kepada kita, tetapi agak lambat daripada waktu yang telah ditetapkan. Dapat tu dapat, tapi lambat. Okey? Oleh kerana mungkin sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan janjinya ada kaitan dengan syarat-syarat ataupun sebab-sebab di mana kita tidak tahu sebab dan musabab itu sama sekali.
Kita tak tahu. Sebab apa lambat? Ada sebab dia. Kerana yang tahu itu hanyalah Allah Ta'ala. Yakni dilambatkan oleh Allah Ta'ala perkahwinan. Dia bawa soal kahwin. Kerana Allah Ta'ala menghendaki agar persiapan-persiapan kita tidak begitu lengkap belum menghadapi perkahwinan. Barangkali orang yang Allah bagi lambat jodoh dia itu sebab dia belum apa? Belum sampai seru. Dia belum bersiap menjadi seorang suami. Dia belum bersiap menjadi seorang isteri. Sebab itu usaha pilah macam mana sekalipun, maka tetap kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak bagi. Tu kena faham. Tu. Itu makna dia kita ni akhirnya bila kita mengaji tajuk ni, kita akan merasa redha dan terima di atas ketentuan yang Allah tentukan bagi kita. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik ya. Okey. Kemudian ada kalanya tu Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan syarat-syarat untuk terlaksana janjinya itu kerana tidak lain selain daripada hikmah yang dikehendaki olehnya. Adalah hikmah dia. Adalah sebab. Adalah di sebalik itu hikmah pengajaran dan pembelajaran. Sebab kita ini hidup atas muka bumi Allah, tak lari daripada proses pembelajaran. Allah bagi satu-satu benda itu untuk mengajarkan kepada kita supaya kita mengambil ibrah dan pengajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka orang-orang yang mata hati dia celik, orang yang bijak itu dia akan mengambil ibrah dan pengajaran. Belajarlah sesuatu daripada kegagalan. Belajarlah sesuatu daripada kekecewaan. Gitu. Kahwin, tiba-tiba pisah. Usaha tapi tak dapat. Belajar, kata Allah, supaya kita dapat mengambil ibrah dan hikmah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah makna dia. Maka tentu sahaja hati kita ni jangan duk timbul rasa ragu-ragu. Rasa ragu-ragu. Apa yang kita hajatkan, jangan ragu-ragu. Kalau Allah Ta'ala lambatkan, Allah tangguhkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tukarkan. Dia ada doa ni, dia ada 3. Satu yang kita minta tu, yang pertama Allah lambatkan. Yang kedua Allah tangguhkan. Tangguh ni di mana? Kalau kata lambat ni, tempoh waktu dia lambat sikit. Nak kahwin umur 25 contohnya, tapi lah kali kahwin umur 35 contoh. Yang kedua Allah tangguhkan terus, tak dapat langsung atas dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti, iaitulah bagi waktu hari akhirat nanti, bagi syurga terus. Mana lebih baik? Yang ketiga Allah Ta'ala tukarkan. Tukar tu makna dia yang lebih baik. Dia nak kahwin juga umur 25 dengan pasangan dia A, tapi Allah bagi kepada dia pasangan dia B, tuan-tuan. B itu makna dia orang lain. Itu makna Allah tukarkan janji Allah Ta'ala itu kepada kita. Janji tak pernah salah, tidak pernah salah alamat. Cuma Allah lebih tahu yang mana baik dan yang terbaik bagi hamba dia. Itu dia. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir adalah wajib ke atas hamba Allah. Siapa hamba Allah tu? Jadi kitalah hamba Allah. Untuk kita tahu di mana ukuran kita, di mana kita punya apa, kayu ukur kita, KPI kita. Gitu. Jadi kita ni kena tahu, kena faham apa yang kita mampu dan apa yang kita nak.
Apa yang kita patut dan apa yang kita nak. Ada orang dia mampu sikit tapi dia nak banyak. Ada orang yang dia mampu dan Allah Ta'ala akan bagi kepada kita bukan apa yang kita nak, tetapi apa yang kita mampu. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Dan kita harus menjaga adab ketika kita kepada Allah Ta'ala. Apa makna dia? Kita kena menjaga adab, syarat, rukun terhadap Allah Ta'ala. Iaitulah ketika saat kita berdoa, kita kena jaga dia punya pantang larang. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni berdoa dan bila dia doa tak makbul. Ada orang yang berdoa Allah makbul. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Contohnya siapa lagi? Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka berdoa, ada yang Allah tangguhkan, ada yang Allah lambatkan, ada yang Allah tukarkan. Jadi seorang hamba Allah ni datang, fulan, ya Rasulullah, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah. Nabi kata, awak. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak mengadu tentang doa saya ni. Saya doa ya Rasulullah, tapi tak satu pun yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kata apa kepada dia? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menerima doa daripada orang yang orang itu dia makanan dia haram, pakaian dia syubhah haram, maka macam mana Allah nak terima doa orang-orang yang tidak menjaga adab dan akhlak, etika dia dengan Allah Ta'ala. Kita nak minta kepada Allah, tapi kita tidak menepati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Allah suruh dia salat, dia tak salat. Allah suruh dia makan makanan yang halal, dia makan makanan yang haram. Pakaian yang haram, sumber pendapatan yang haram. Apa lagi? Macam mana Allah Ta'ala nak makbulkan doa dia? Cuba fikir tengok. Gitulah makna dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada fulan tersebut yang bertanya tentang doa. Jadi syarat kepada diterimanya doa, maka kita kena jaga apa? Makan minum kita halal dan haram tu kena perhati betul-betul. Kemudian pakaian kita, sumber rezeki kita makan tu kena peralui sungguh-sungguh lah. Sebab apa? Dia jadi darah daging. Dan dengan darah daging tersebutlah kita nak buat amal ibadat ni. Maka dengan sebab itu kata ulama kena perbetulkan doa dan syaratnya. Okey. Maka dengan demikian maka tenanglah hati kita. Mana kalau kita doa tak makbul ataupun lambat ataupun tangguh ataupun Allah tukarkan doa kita tu dengan natijahnya, maka kita akan tenang. Sebab apa? Sebab itulah yang terbaik bagi kita. Yakin dan tidak ragu-ragu keputusan hati ataupun ketetapan hati yang kita anggap ini semua janji Allah. Bahkan lambat tu juga adalah janji Allah Ta'ala. Apabila pendirian kita seperti ini, maka berarti akidah kita terhadap Allah Ta'ala begitu mendalam dan pasti tidak akan tergoyang oleh apa sekalipun. Bila orang dah dapat ketenangan, ketetapan hati, maka dia sebenarnya telah yakin dengan janji Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah seperti akidah ini, kepercayaan ini, niscaya orang tersebut dapat disebutkan dengan apa?
al-arifin billah, orang yang mengenal betul-betul, kenal Allah Ta'ala. Salimul basirah, salimul basirah, ataupun orang yang sejahtera mata hati dia. Munawwar sarirah, orang yang bercahaya mata hati dia. Tetapi jika pada hamba Allah itu tidak ada dalam hati dia keyakinan, maka dia sebenarnya tidak mengenal, betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata hatinya rosak dan hatinya penuh dengan kegelapan yang bermacam-macam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kuliah kita pada pagi ini, kuliah subuh kita yang dianjurkan oleh surah As-Sabirin Taman Tunku Ja'far, maka tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kepada kita, maka jadi-jadilah. Maka jangan kita khawatir, jangan kita putus asa. Kita buatlah kerja kita. Kok mana pun, semua itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita lambat, kita doa lagi, kita sabar lagi, itu kan janji Allah. Siapa yang bersabar, Allah akan tunaikan janji dia. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak memungkiri janji dia kepada kita. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini daripada tajuk kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bermanfaat kepada kita semua. Kita duduk di dalam keadaan yang baik-baik, jaga kita, jaga diri kita, keluarga kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, insyaAllah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.